Assalamualaikum, salam sejahtera ya. Kita kembali lagi di video yang seterusnya yang seperti yang korang boleh dapat lihat, Black Shark 4. Kita akan buat unbox dan kita akan jengah sekejap dia punya feature-feature yang ada pada phone ni. Tanpa membuang masa lagi guys, jom kita mula. Alright, dan phone ni sebenarnya dah lama dah masuk dekat pasaran global. Macam biasalah geng, kalau tak lambat bukan Misa Gadget nama dia. Alright. Okey, di tangan kita sekarang version biasa, bukan version Pro, Black Shark 4 biasa. Dan dia punya variant dia 8GB RAM dan juga 128GB storage. Dan color variant dia mirror black. Alright, di tepi kotak dia ni ada chop high-res audio. Lepas tu ada logo Black Shark. Dia punya design kotak ya, cantik geng. Lepas tu ada logo Black Shark 4 kat sini yang berkilau-kilau. Okey, kita bukan nak tengok pada kotak, kita nak tengok pada phone dia geng. Alright. Ya, itu dia. Selepas kita membuka kotak, kita terus boleh dapat satu kompartmen kat atas ni dengan ada logo Black Shark ikan jerung dekat sini. Di dalam kotak ni ada SIM ejector. Selepas tu dia punya manual guide dan juga case. Oh, ada stiker juga geng. Tu korang boleh tengok pantul cahaya stiker dia. Alamak, ada 3 stiker, 1, 2, 3. Dan dia punya casing. Casing dia yang agak keras. Lepas tu dia ada tulisan kat sini, BS02 Protection. Dia punya finishing matte, cantik, kurang cap jari ni. Selepas tu kita ada dia punya phone. Ada satu kad dekat sini, game is real. 5G gaming, Snapdragon 870. Lepas tu dia ada magnetic pop-up trigger, 6.67 AMOLED screen, 144Hz refresh rate dia punya display. Lepas tu dia juga support 120W hypercharge. Wow, laju ni. Dan dikatakan dengan hanya 15 minit bateri dia boleh penuh geng. Lepas tu kita ada kabel pengecasan Type C ke Type C ke? Oh bukan, Type A. Type A to Type C. Alright. Kemudian kita ada kepala charger 67W. Oh, dia bagi 67W ni. Mana yang 120? 120 tak dapat cok. Itu je lah barang yang kita akan dapat dalam kotak. Alright. Okey, jom kita tengok pada phone dia. Phone dia tak terasa berat sangat macam Asus ROG Phone 5 itu lagi. Itu geng, design belakang dia dengan ada macam logo X. Lepas tu ada logo S kat tengah-tengah ni. Dan back panel belakang dia ni plastik guys, bukan kaca. Ini merupakan orang kata apa, langkah untuk penjimatan kos yang Black Shark terpaksa buat. Sebab harga dia geng, harga yang mesra rakyat. Harga untuk rakyat-rakyat marhain. Alright, saiz dekat tangan ya, acceptable. Sedap dipegang, sedap digenggam dan tak terasa tebal sangat. Okey, keluar daripada kotak dah ada screen protector pre-install. Kita nak tengok dia punya SIM tray sekejap. Okey, untuk SIM kita boleh masukkan 2 SIM. Tapi tak ada slot untuk expandable storage. Okey, back panel kat belakang ni macam aku cakap tadi dia guna plastik. So dia tak ada water rating lah. Dia tak ada IP rating. Dan ketiga-tiga kamera belakang ni tak ada OIS yang sangat menyedihkan dekat sini. Tapi yalah, nama pun gaming phone. Dan mungkin Black Shark tak tekankan sangat pasal kamera dekat phone ni. Dan design kat belakang ni kalau kita tengok yang ada feature gaming lah sikit kan. Dia punya design kamera lah. Ada segi-segi kat sini kan. Sangat-sangat berbeza lah dengan yang tahun lepas. Memang dekat bajet kau-kau punya untuk dihasilkan back panel yang macam ni lah. Dan kalau kita guna official case yang dia bagi ni, bila kita dah pasang case dia ni, ada lah nampak unsur-unsur kegamingan tu. Ada lubang-lubang dekat sini kan. Ada rompong-rompong dekat sini kan. Dan ada lubang segitiga dekat sini macam previous punya model kan. Jadi kalau nak nampak gaming, pakailah case yang dia bagi ni. Alright, dan Black Shark juga bagi tahu aksesori yang ada pada version yang lepas, macam dia punya gamepad, dia punya air cooler, dia punya keyboard apa semua boleh guna pada Black Shark 4 pada tahun ni. Alright. Dan di sebelah kanan ni lah yang digembar-gemburkan tu, dia punya pop-up trigger dia. Alright, cara kita nak naikkan pop-up dia ni just gitu. Kan? Tarik dia punya capacitive button ni. Lepas tu dia terus naik ah. Lepas tu dia punya fingerprint ada sebelah kanan juga. Dia punya speaker ada 2 di sebelah atas ni. Satu di mid frame dan satu lagi di loudspeaker. Lepas tu di bawah ni juga kita ada satu lagi lubang speaker. So total 3 speaker lah. Lepas tu ada lubang pengecasan Type C dan juga lubang kegemaran ramai guys. Yes, masih ada lagi. Cantik.
Lepas tu kat sebelah kiri ni kita ada SIM tray tadi dan juga kita ada volume rocker. Alright. Untuk setup kamera, kita ada 3 kamera di sebelah belakang, 48 megapiksel, 8 megapiksel dan juga 5 megapiksel. Lepas tu kita ada satu flashlight. Okey, keluar daripada kotak kita terus boleh dapat JoyUI 12.5 dan Android version 11. Dan lepas tu keluar daripada kotak juga kita terus boleh dapat update. Alright, kita update sekejap. Secara default dekat sini, refresh rate dia dah letak dekat ultimate iaitu 144Hz. Dan pada yang dah rasa 90Hz dah cukup, boleh letakkan pada 90, which is nice, cantik. Option untuk 120Hz tak ada geng. 144, 90 dan juga 60 saja. So kita biarkan dekat ultimate lah. Okey, dan untuk display dia ni saiz dia 6.67 inci, dia juga support HDR10+. Lepas tu dia punya touch sampling rate dia geng, 720Hz. Gila lah geng. Dia punya touch latency ataupun touch delay dia tu sangat-sangat rendah geng. Mantul geng panel ni. Alright geng, settle dengan AnTuTu benchmark dan skor kita dapat 607,488. Dan kalau kita tengok pada skor ni, dia tak jauh sangat beza dengan Snapdragon 888. Dan ramai yang bertanya, apa beza Snapdragon 870 dengan Snapdragon 888? Okey, aku ceritakan ringkas ada kat sini. Dari segi CPU performance sebenarnya tak banyak beza. Gaming performance pun sebenarnya tak banyak beza geng. Jadi beza dia dekat mana sebenarnya? Beza yang paling ketara sekali dekat dia punya battery consumption. Snapdragon 870 ni dia punya saiz transistor dia ataupun dia punya saiz chipset 7 nanometer dan Snapdragon 888 saiz dia 5 nanometer. Jadi seperti yang kita tahu, makin kecil saiz transistor ataupun makin kecil saiz chipset, makin bagus dia punya battery consumption. Pendek kata, Snapdragon 888 ni dia punya battery dia lagi tahan lah daripada Snapdragon 870. Tapi bila kita tengok skor untuk battery life, Snapdragon 888 dia punya skor 98 dan Snapdragon 870 ni dia punya skor hanya 82. Kenapa ada beza jauh sangat kan? Kalau pasal saiz transistor dia tadi, beza dia 2 nanometer je kot. Takkan jauh sangat beza skor dia. Jadi jawapan dia, Snapdragon 870 ni dia punya clock speed dia sebenarnya lagi tinggi daripada Snapdragon 888. Snapdragon 870 ni dia punya clock speed 3200 MHz dan Snapdragon 888 ni dia punya clock speed hanya 2840 MHz. So different dekat sini lebih kurang dalam 13%. Dan apa pula kaitan clock speed dengan bateri? Okey, kita belajar balik hipotesis macam waktu kita sekolah rendah dulu, darjah 5 kalau tak silap aku. Semakin tinggi clock speed sesuatu chipset, semakin banyak bateri yang akan digunakan. Nampak tak? So itu sebab Snapdragon 870 ni dia guna lebih banyak bateri daripada Snapdragon 888. Okey, dan apa pula kaitan clock speed dengan bateri? Kalau aku ceritakan dalam video ni, confirm video ni akan jadi setengah jam lah. Baik, jangan. Jadi kesimpulannya, gaming performance untuk 870 ni dia lebih kurang je dengan Snapdragon 888. Kalau korang memang cari phone yang guna chipset yang gaming performance dia lebih kurang dengan Snapdragon 88, aku suggestkan juga Snapdragon 870 ni the best option lah kan. Dia punya harga pun tak terlampau mahal, dia punya performance pun okey, dekat-dekat boleh cucuk angin, so why not? Okey, sekarang kita tengok pada dia punya pop-up trigger ni. Lama kan kalau korang boleh tengok. Dia punya bunyi tu. Wah, syok pula. Dan kita boleh ubah dia punya function trigger ni bila kita bukan dalam gaming phone Contoh, kalau kita tekan sebelah kanan ni, dia akan tukarkan pada one-handed mode lah kan. Kalau kita tekan di sebelah kiri, dia akan screenshot. So di sebelah kanan ni, contohnya kalau kita nak gunakan untuk flashlight, kita hold, dragkan dia pergi dekat sini. Alright, so kalau kita tekan, dia akan buka flashlight Tekan sekali lagi, tutup. Tekan sekali lagi, buka. Tekan sekali lagi, tutup. Alright, sangat-sangat membantulah sebenarnya. Okey, sekarang kita tengok dekat shark space. Okey, untuk shark space ni kalau kita tengok pada setting, dekat sini ada macam-macam setting yang available. Kita ada option untuk reject call, shield notice, lepas tu ada notification punya setting. Lepas tu kita boleh turn on kan kalau ada mistouch. Lepas tu monitor floating window, clear memory, manual recording, semua ada kat sini. Dan bila kita tengah main game, kita juga boleh lockkan brightness. Okey, lepas tu dekat basic setting kita ada option untuk start method, entry visual effect. Lepas tu kita boleh ubah dia punya wallpaper dan juga dia punya agreement. Alright. Okey, dan dalam game lobby ni juga bila kita tekan dekat area sebelah kanan ni, kat sini kita boleh connectkan aksesori untuk Black Shark 4 ni. Gamepad dia, dia punya mechanical gaming keyboard, shark cooler dan juga
game headset. Just simply boleh connect. Aku tak ada dia punya aksesori ni, so tak boleh nak tunjuk kan macam mana cara connect dia. Tapi just tekan connect ni, nanti dia akan connect lah. Alright, jom kita cuba dengan PUBG. So dan kalau korang boleh nampak dekat sini, dah ada monitor untuk suhu, which is sangat-sangat membantu. Alright, kita dah bermasuk ke dalam game. Jom kita tengok setting grafik yang available untuk Black Shark 4 ni. Alright, setting grafik yang paling tinggi kita boleh setkan pada Ultra HD. Kemudian frame rate ultra. Kalau kita nak main frame rate extreme, ya kita boleh setkan grafik dekat smooth dan frame rate kita extreme. 90 FPS masih belum ada lagi guys. Ya, lambatnya lah ai. Jom kita cuba dekat team deathmatch dulu. Aku nak cuba dengan dia punya trigger ni. Kat sini ada banyak setting-setting lah. Kita boleh tengok dekat sini. Untuk performance kita boleh setkan pada paling tinggi punya ludicrous mode. Secara defaultnya dia akan duduk dekat intelligence switch, dan kalau kita nak ubahkan ke refresh rate yang lain, kita kena pastikan yang game tu support lah refresh rate yang kita tetapkan. Okey, dan sekarang kita akan main dekat smooth extreme. Alright, dia punya trigger pun aku dah set kan. Di sebelah kiri ni kita aim, di sebelah kanan fire lah. Alright, daripada segi gyro korang boleh tengok sangat-sangat responsif. Dan dia punya trigger ni ya memang betul geng, memang legit. Memang zero latency sebab dia pakai physical. Yang tak pro pun boleh jadi pro lah cok. Nampak? Dia punya responsif. Sangat-sangat responsif geng. Alright, dan kita akan tengok pada setting yang available untuk game Mobile Legends pula. Okey, untuk Mobile Legends setting grafik yang available untuk Black Shark 4 ni, HFR mode available. Tapi grafik untuk setting ultra belum lagi geng. Belum ada lagi geng. Mungkin akan ada update nanti ni. Alright, dan aku akan insert screen recording waktu aku main game. Korang layan dulu sekejap. Okey, secara conclusion dia, apa yang aku boleh cakap, jika korang mencari sebuah gaming phone yang budget, yang bawah 3,000, yang korang boleh dapatkan performance dia hampir sama dengan performance daripada phone-phone flagship yang menggunakan Snapdragon 888, ya memang tak disangka lagi Black Shark 4 ni merupakan pilihan yang paling tepat lah. Performance dia boleh cucuk Snapdragon 888, ada refresh rate 144Hz, bateri dia berkapasiti 4500, support 120W fast charging, dia punya touch latency sangat-sangat low, guna panel AMOLED,
support HDR10+. Dia juga ada chamber cooling system untuk pastikan phone korang tak berapa panas waktu korang buat gaming. Dan ada 2 physical trigger. Dan yang tak bestnya yang macam aku cakap tadilah kan, dia tak ada IP rating. Design dia just biasa-biasa saja, tak nampak fancy sangat. Back panel belakang dia ni plastik, so kurang rasa premium. Dan kalau korang tak kisah dengan 3 benda yang aku cakapkan tadi, ya, boleh cuba Black Shark 4 ni guys. Dan macam mana dengan harga dia? Harga dia bermula dengan RM2,299 untuk varian 8GB RAM dan juga 128GB storage. Aku dah letak link dekat bawah video, so korang boleh check. Ya, sehingga kita berjumpa lagi di next video. Macam biasa, tagline kita, jangan hisap gam. Bye.